Mawar di taman mekar nan indah, harum mewangi di rumpun serai, terukir senyuman pembuka kalimah, lafaz salam pembuka tirai. Ingat lagikah slogan bahasa kita? Bahasa kebangsaan, bahasa kebanggaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bagaimana keadaan semua murid pada hari ini? Cikgu harap semua dalam keadaan sihat dan ternanti-nantikan slot pembelajaran ini. Yang lebih penting, murid-murid perlu sentiasa menjaga kesihatan agar kualiti hidup terjamin. Bersua kembali bersama saya Cikgu Fiza dari SMK Taman Keramat, bersiaran bersama-sama murid sekalian dalam ruangan pendidikan Bahasa Melayu tingkatan 2. Seperti biasa, tentunya murid sekalian telah pun bersedia dengan pen dan buku catatan untuk mencatat pembelajaran kita pada kali ini. Kita dilahirkan sempurna dan sihat. Siapalah kita tanpa maklumat? Tidak berguna ilmu jika tak dicatat. Ilmu diamalkan, hidup pun berkat. Pada kali ini, cikgu akan mengupas tentang sebuah lagi sajak yang terkandung dalam buku antologi Baik Budi Indah Bahasa. Apakah sajak itu? Mari kita saksikan dahulu paparan video ini. Di sini lahirnya sebuah cinta yang murni, abadi, sejati. Di sini tersemai cita-cita bercambah menjadi warisan. Semaikan cinta ini. Tentu murid semua biasa mendengar lagu tadi, bukan? Lagu Allahyarham Sudirman Haji Arsyad ini merupakan salah satu lagu patriotik yang berjaya menyemarakkan semangat perjuangan demi cinta akan negara. Lagu ini amat sinonim dengan tajuk yang bakal kita pelajari hari ini, iaitu Sajak Ku Cari Damai di Sini. Baiklah, pada akhir kupasan aspek komponen sastra yang akan kita pelajari ini, murid-murid diharapkan dapat memahami maksud sajak yang dipelajari dan bentuknya. Selain itu, murid juga diharapkan dapat menjelaskan tema dan sekurang-kurangnya 2 persoalan serta gaya bahasa dalam sajak ini. Akhir sekali, murid-murid dapat menjelaskan sekurang-kurangnya 3 nilai dan pengajaran yang boleh dikaitkan dalam kehidupan seharian. Murid sekalian, sajak merupakan puisi baharu yang bebas daripada peraturan-peraturan dalam pembentukan rangkap, baris, kata-kata dan nerima. Sajak bersifat demikian supaya penyajak dapat mengungkapkan fikirannya dengan cara yang lebih indah, segar dan tidak terikat. Murid-murid telah bersedia dengan sajak Ku Cari Damai di Sini? Mari kita sama-sama perdengarkan deklamasi sajak ini.
Ku cari damai di sini. Di tanah subur, makmur dan merdeka, yang menyilau dan merdeka, antara realiti dan mimpi, membebat perasaan kehidupan. Dengan sejarah persaudaraan, mengikat naluri kemanusiaan. Ku cari damai di sini. Cinta dan jati diri bersemarak di laman sukma, dengan kasih sayang bersemadi di naluri. Di sini damainya badai, moga gemilang sepanjang zaman, menjadi catatan sejarah kebanggaan untuk generasi masa depan. Bagaimana perasaan murid-murid setelah mendengar deklamasi sajak yang penuh semangat ini? Tentu murid sekalian berasa sungguh bertuah menjadi anak kandung di bumi bertuah tanah tumpah darah, iaitu Malaysia. Untuk itu, mari kita fahami maksud setiap rangkap sajak ini. Maksud yang ingin disampaikan oleh penyajak dalam rangkap pertama ialah penyajak menyatakan bahawa dia mencari kedamaian di negaranya yang makmur dan merdeka. Kemerdekaan tersebut dianggap berada antara kenyataan dengan mimpi kerana wujudnya perasaan tidak puas hati antara rakyat. Namun demikian, penyajak menyatakan perasaan negatif itu perlu diubati dengan bersangka baik, iaitu dengan menjadikan sejarah persaudaraan yang harmoni sebagai dasar untuk membina rasa kemanusiaan. Pada rangkap kedua pula, penyajak menyatakan bahawa kedamaian juga dicari dengan rasa kasih sayang dan kepribadian mulia rakyat Malaysia. Perasaan kasih mengasihi perlu dipupuk dan disemai dalam diri manusia. Seterusnya, maksud rangkap ketiga sajak ini pula ialah penyajak menyatakan bahawa walaupun negara kita mempunyai masalah dan cabaran tersendiri, tetapi kita masih boleh berdamai dan hidup dengan aman. Penyajak berharap agar kemerdekaan yang dicapai berkekalan. Segala masalah perlu diselesaikan dengan bijaksana supaya kejayaan yang tercipta menjadi kebanggaan generasi akan datang. Baiklah, kita telah pun memahami maksud setiap rangkap sajak ini. Cikgu pasti murid sekalian semakin teruja untuk mendalami lagi kajian komponen sastra tentang sajak ini. Tetapi sebelum itu, cuba murid-murid jawab soalan objektif ini dahulu. Sudah tahu jawapannya? Mari kita lihat semula soalan ini dan jawapannya. Berdasarkan rangkap pertama sajak, apakah perasaan penyajak terhadap kemerdekaan negara? A. Penyajak berasa bangga.
B. Penyajak berasa aman dan bahagia. C. Penyajak berasa antara kenyataan dan mimpi. D. Penyajak berasa hidupnya terlalu bebas dan aman. Jadi apakah jawapan kamu semua? Ya, betul. Jawapannya C. Berikutnya, murid-murid akan pelajari pula tentang tema dan persoalan. Tema sebagaimana yang diketahui oleh murid semua merupakan perkara tunjang yang ingin disampaikan oleh penyajak melalui karyanya yang indah. Maka tema bagi sajak ini ialah penghargaan terhadap kedamaian dan kesejahteraan negara. Cikgu bawakan contoh supaya murid lebih jelas. Rakyat Malaysia dapat hidup dalam keadaan aman damai kerana wujudnya perasaan kasih sayang yang ikhlas dan tulen. Walaupun terdapat cabaran yang perlu dihadapi, namun cabaran tersebut dapat dihadapi dengan harmoni. Negara ini tetap menjadi kebanggaan seluruh rakyatnya hinggalah ke generasi yang akan datang. Baiklah, seterusnya kita akan melihat pula aspek persoalan. Sebelum itu, apakah persoalan? Persoalan ialah sesuatu hal atau perkara kecil yang hendak diperkatakan dalam sesebuah karya dan mempunyai kaitan dengan tema. Terdapat 5 persoalan yang dikemukakan melalui sajak ini. Yang pertama ialah persoalan kedamaian hendaklah diusahakan kerana kedamaian tidak akan datang dengan sendirinya. Seterusnya, persoalan negara kita ini ialah negara yang aman dan makmur. Persoalan ketiga ialah kemerdekaan hendaklah diperjuangkan agar beroleh kemajuan. Persoalan keempat ialah kedamaian akan wujud dengan adanya nilai kasih sayang. Dan persoalan terakhir iaitu persoalan kelima, kemerdekaan negara kita ini akan menjadi kebanggaan generasi akan datang. Baiklah, persoalan yang diketengahkan melalui sajak ini syarat dengan nilai patriotisme. Cikgu pasti murid sekalian semakin teruja untuk mendalami lagi kajian komponen sastra tentang sajak ini. Tetapi sebelum itu, cuba murid-murid jawab soalan pengukuhan ini dahulu. Nyatakan persoalan yang terkandung dalam sajak tersebut. Sudah tahu jawapannya? Mari kita lihat jawapan bersama-sama. Persoalan yang terkandung dalam sajak tersebut ialah persoalan kedamaian hendaklah diusahakan kerana kedamaian tidak akan datang dengan sendirinya. Seterusnya, persoalan negara kita merupakan negara yang aman dan makmur. Jawapan ini diberikan 3 markah kerana isi jawapan ditulis dengan tepat dan bahasa ditulis dengan lengkap. Baiklah, kelihatan begitu menarik persoalan yang diketengahkan melalui sajak Ku Cari Damai di sini. Betapa pentingnya kita semua sedar bahawa kehidupan yang baik pada hari ini adalah kerana kita lahir di bumi bertuah Malaysia. Tajuk sajak ini sungguh tepat untuk menggambarkan betapa damainya kehidupan kita di sini. Setuju dengan cikgu? Ya, kalian sememangnya bijak. Berikutnya, kita akan meneliti pula bentuk sajak ini. Sebelum itu, cikgu ingin bertanya lagi. Bagaimana perasaan murid-murid ketika mendengar deklamasi sajak ini pada awal pembelajaran tadi? Apa? Rasa bersemangat? Jadi, apakah agaknya nada sajak ini?
Tepat sekali murid-murid. Dengan semangat cinta akan negara yang dibawa melalui sajak ini, murid dapat mengenal pasti sajak ini bernada patriotik. Mari kita perhatikan pula bentuk sajak ini. Sajak ini terdiri daripada 3 rangkap. Bilangan baris pada setiap rangkap tidak sama. Contohnya, pada rangkap pertama mempunyai 6 baris. Pada rangkap kedua mempunyai 5 baris. Dan pada rangkap ketiga mempunyai 4 baris. Panjang pendek barisnya juga tidak sama, iaitu antara 3 hingga 8 patah kata. Contohnya dengan sejarah persaudaraan mempunyai 3 patah kata. Jumlah suku kata dalam sajak ini antara 6 hingga 18 suku kata. Contohnya dengan kasih sayang yang menyilau dan merdeka antara realiti dan mimpi mempunyai 18 suku kata. Maka sajak ini murid-murid berbentuk bebas. Cikgu teruskan pula kepada unsur bunyi dan gaya bahasa yang terkandung dalam sajak ini. Aspek inilah antara yang paling menarik kerana kepelbagaian unsur bunyi dan gaya bahasa menjadikan sajak ini mempunyai keindahan tersendiri. Baiklah, unsur bunyi pertama ialah asonansi. Contohnya, bersemarak di laman sukma. Pada baris sajak ini terdapat pengulangan huruf A. Ini menunjukkan unsur bunyi asonansi. Seterusnya, unsur bunyi aliterasi. Contohnya, mengikat naluri kemanusiaan. Pada baris sajak ini, terdapat pengulangan konsonan N. Ini menunjukkan unsur bunyi aliterasi. Kita perhatikan pula aspek gaya bahasa dalam sajak ini. Gaya bahasa yang pertama ialah hyperbola. Contohnya, membebat perasaan kehidupan. Seterusnya, terdapat penggunaan unsur alam. Contohnya, tanah. Dan gaya bahasa ketiga ialah repetisi, iaitu ku cari damai di sini. Diulangi sebanyak 2 kali. Kita telah selesai melihat unsur bunyi dan gaya bahasa yang terkandung dalam sajak ini. Sudah tentu murid sekalian sudah pun semakin mahir dan boleh mengenal pasti unsur bunyi dan gaya bahasa dalam sajak ini. Bak kata pepatah, alah bisa, tegal biasa. Mari kita lihat paparan ini. Murid dikendaki mengenal pasti gaya bahasa setiap frasa yang berwarna merah ini. Sila jawab latihan ini sekarang. Bagaimana murid-murid? Dapatkah murid-murid kenal pasti unsur bunyi dan gaya bahasa pada frasa berwarna merah itu? Baiklah, cikgu pasti murid semua telah cuba mengisi jawapan dalam semua kotak kosong. Bagus, cikgu hargai semangat berani mencuba itu. Mari kita simak jawapan bersama-sama cikgu. Pada baris pertama, rangkap pertama dan kedua merupakan gaya bahasa repetisi. Seterusnya, pada baris kedua, rangkap pertama, perkataan tanah merupakan unsur alam. Berikutnya, pada baris ketiga,
dalam rangkap pertama merupakan gaya bahasa hyperbola. Pada baris terakhir, rangkap pertama yang berwarna merah itu ialah huruf N. Maka di situ terdapat unsur bunyi aliterasi. Dan akhir sekali, pada baris ketiga, rangkap kedua, pengulangan huruf A pada baris itu ialah unsur bunyi asonansi. Syabas kesayangan cikgu semua kerana telah berjaya mengenal pasti 5 gaya bahasa dalam latihan ini. Cikgu teruskan pembelajaran pada hari ini dengan melihat pula nilai yang terdapat dalam sajak ini. Nilai yang pertama ialah nilai kedamaian. Perkara ini dapat dilihat apabila penyajak mengungkapkan tentang negaranya yang makmur dan merdeka. Seterusnya ialah nilai patriotisme. Nilai ini dizahirkan apabila penyajak berfikiran positif dan percaya bahawa segala masalah dan cabaran dapat diatasi dengan bijaksana. Penyajak juga berharap kemerdekaan negara akan berkekalan. Nilai berikutnya ialah nilai hormat menghormati. Nilai ini dizahirkan melalui sikap saling menyayangi dengan ikhlas tanpa prejudis dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang bangsa. Baiklah murid-murid, demikianlah tadi nilai-nilai yang terdapat dalam sajak ini. Cikgu pasti murid-murid yang menonton rancangan ini sentiasa menyematkan ketiga-tiga nilai ini dalam kehidupan murid-murid pada setiap masa. Ingat pesanan ini. Bukan kecil tugas kita dalam meneruskan perjuangan kemerdekaan. Kerana rupanya selain kemerdekaan, mengisi kemerdekaan itu jauh lebih sengsara. Memetik kata-kata Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia ke-7. Bagi meneruskan kesinambungan daripada nilai sajak tadi, kita akan kaji dan hayati pula aspek pengajaran sajak ini. Sebelum itu, cikgu ingin bertanya, mengapa dalam sesebuah karya kita perlu menghayati pengajarannya? Pengajaran sangat berguna sebagai pedoman hidup. Maka penting untuk setiap murid menghayati pengajaran ini agar ilmu daripada medium komponen sastra ini dapat diterapkan dalam kehidupan seharian dalam membentuk nilai murni dan akhlak yang tinggi. Baiklah, pengajaran yang pertama daripada sajak ini ialah kita hendaklah berusaha untuk mendapatkan dan mengekalkan kedamaian. Pengajaran kedua, kita hendaklah mencintai negara yang merdeka ini. Seterusnya, pengajaran ketiga ialah kita mestilah saling hormat menghormati dan berkasih sayang antara satu sama lain. Mari bersama-sama cikgu kita sebut semula nilai dalam sajak ini. Yang pertama, nilai kedamaian. Kedua, nilai patriotisme. Dan yang ketiga, nilai hormat menghormati. Murid-murid yang dikasihi sekalian, sejarah mengajar erti jati diri. Sistem kerajaan ditadbir sultan. Ilmu yang diajar perlu diingati. Mari dikukuhkan dengan latihan. Baiklah murid-murid, tidak lengkap rasanya pembelajaran kita tanpa latihan pemahaman.
Pada kali ini, cikgu ingin mengemukakan soalan berbentuk kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu KBAT. Soalannya berbunyi, pada pendapat anda, bagaimanakah cara-cara untuk memupuk semangat cinta akan negara dalam kalangan masyarakat berbilang bangsa? Soalan ini mengandungi 4 markah. Oleh itu, murid perlu mengemukakan sekurang-kurangnya 3 isi yang relevan dengan bahasa yang lengkap. Murid-murid bolehlah cuba menjawab soalan ini sekarang. Bagaimana jawapan murid-murid? Dapatkah murid memenuhi kriteria jawapan yang telah cikgu sebutkan tadi? Mari kita lihat jawapannya. Jawapan bagi soalan ini ialah, pada pendapat saya, cara-cara untuk memupuk semangat cinta akan negara dalam kalangan masyarakat berbilang bangsa antaranya adalah dengan menghayati erti dan nilai kemerdekaan. Selain itu, pihak kerajaan perlu mendidik masyarakat agar menjadi satu bangsa. Seterusnya, masyarakat perlu memupuk semangat ini dengan meraihkan Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia. Jawapan ini diberi 4 markah kerana terdapat 3 isi yang relevan dan ditulis dengan ayat yang lengkap. Murid-murid sekalian, cikgu berasa sungguh bertuah pada hari ini kerana murid-murid masih setia bersama-sama cikgu hingga ke hujung sesi pembelajaran. Nampaknya masa begitu mencemburui pertemuan kita. Sebagai rumusan, sajak ku cari damai di sini, cikgu ingin menekankan nilai kedamaian dan semangat patriotik yang terkandung dalam sajak ini bukan sahaja perlu disemai tetapi perlu dihayati dan disebatikan dalam kehidupan. Anasir penjajahan kini tidak lagi menggunakan senjata dan peperangan fizikal sebagai alat penjajahan. Maka anak-anak didik cikgu sekalian mesti sedar, adakah pemikiran, minda dan jiwa kita benar-benar bebas daripada unsur penjajahan? Jika jawapannya ya, maka benarlah negara ini bertuah memiliki generasi muda yang berjiwa merdeka. Aku bukanlah seorang perwira gagah menghunus senjata, namun hati rela berkorban walau dengan cara sendiri demi cinta ini. Semailah cinta akan negara ini dengan ketinggian akal dan budi. Salam semangat merdeka, salam cinta akan negara. Daripada saya, Cikgu Fiza. Sehingga berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.